Saya pergi hospital PPUM sebabkan anak saya demam, anak saya sakit. Untuk dapatkan rawatan di PPUM, tapi disebabkan PPUM bukan terlampau mahal, dia tak semahal swasta, tapi dia agak mahal. Untuk buat swab test saja, saya seorang swab test harga 200 lebih. Sebab saya kena dapatkan swab test yang on the spot punya jawapan. Sebab saya nak masuk dalam ward, jadi saya kena buat swab test yang harga 200 lebih. Okay? So, itu baru swab test saya. Belum lagi bayaran swab test anak. Anak pun sama je. So, total dekat situ saya kena bayar berapa? Tak termasuk lagi dengan ubat apa semua. Jadi, saya minta bantuan doktor PPUM untuk transferkan saya kepada Hospital Shah Alam, hospital kerajaan. Mereka setuju dan mereka telah pun tolong saya untuk confirmkan saya punya ward apa semua. Dah confirm book katil ward apa semua dah confirm. Okay? So, bila PPUM transfer saya pergi kepada Hospital Shah Alam, daripada jam 12 tengah hari sampai jam 6:30 petang, saya tunggu untuk kemasukan saya ke dalam ward. Saya tunggu saya punya swab test di bawah, langsung tak ada. Sampai bila saya dah masuk dekat dalam ward, baru saya di swab test. Dan pada malam hari, ada lagi 2 orang yang masuk di dalam ward yang sama sebab masih ada 2 katil kosong. Mereka dibuat swab test depan mata saya. Bererti diorang tidak di swab test dekat bawah. Kami semua yang berada di dalam ward tersebut tidak disaring. Tidak disaring dekat bawah. Okey? So, korang faham tak kenapa saya angin? Sebab salah seorang yang masuk pada saat waktu malam tu positif COVID. Dan ward yang saya duduk tu adalah ward kanak-kanak. Korang bagi pendapat dengan saya. Ya Allah Akbar. Saya tak tahu saya nak explain macam mana lagi. Saya dah penat. Ward kanak-kanak, guys. Report polis. Macam mana saya nak report polis? Korang faham tak? Korang nampak tak ni apa? Saya tak boleh keluar. Kalau saya sampai dekat depan balai polis tu sekalipun, kalau diorang nampak ni, kalau saya sampai depan balai polis, saya bagi tahu kata saya nak buat report apa semua, dah selesai saya kena tolak. Dah selesai saya kena balik. Saya kena tunggu sampai tahap saya ni tak ada positif, tak ada apa. Saya dah habis waktu kuarantin apa semua, baru saya boleh pergi buat report. Hospital kerajaan adalah hospital yang memang semua rakyat yang memerlukan pergi. Swasta, kalau ramai yang cakap dengan saya, dalam komen ramai yang kecam saya, pergi hospital swasta lah kalau macam tu. Saya tanya awak, berapa ramai peratusan orang yang kaya, yang berduit, yang boleh pergi swasta bayar menggunakan cash? Saya tanya awak. Kalau awak cakap, kenapa tak pergi swasta bagai apa semua? Saya pernah pada bulan 5 hari tu, saya sakit, telinga saya kena infection disebabkan saya allergic. Saya tak boleh dicucuk saya tak boleh pegang macam ni pun saya tak boleh. Pegang macam ni pun saya tak boleh. Tapi hospital di Shah Alam, dia dah tahu nanah tengah mengalir daripada telinga saya, dia boleh tarik macam ni. Saya sedang sakit, dia tarik. Nanah saya automatik pecah dalam telinga. Awak tahu apa saya buat? Disebabkan terlampau sakit, diorang tahan saya, tahan. Saya terpaksa transfer sampai ke Hospital Salam Medical Center dekat Seksyen 19 Shah Alam. 7,000, hampir 7,000 total bil saya. Hampir 7,000. Saya merayu, saya mohon, saya cakap saya tak cukup duit. Nasib baik diorang bersetuju untuk kurangkan total pembayaran. Akhir sekali saya kena bayar 5,000 lebih ke berapa saya dah tak ingat sebab bulan 5 hari tu. Nanah pecah dalam telinga. Seorang doktor sepatutnya kena tahu apa yang korang perlu buat. Sepatutnya korang
yang korang kena buat. Kalau korang cakap korang penat, tolong rakyat, tolong dengar cakap, tolong jaga SOP, tolong itu, tolong ini. Di mana SOP kamu? Di mana SOP kalian, duhai doktor, duhai nurse yang berada dekat Hospital Shah Alam? Di mana SOP kalian? Saringan, saya tanya korang kalau korang pergi hospital, tak kisahlah, janganlah cakap swasta ke, kerajaan ke, apa sekalipun. Okey, kalau korang pergi hospital, korang nak masuk, mesti korang nak disaring dulu, betul tak? Dah confirm korang negatif COVID, tak ada COVID, baru korang berasa macam berpuas hati untuk naik berada di dalam ward, betul tak? Situasi saya tidak disaring sewaktu saya sampai dekat hospital tersebut. Saya tidak disaring. Saya tidak di swab test dan saya dibawa naik ke dalam ward bersama dengan anak saya. Baru saya di swab test sama seperti pesakit yang datang pada saat malam tu. Mereka di swab test di depan saya. Okey, dah tidur satu malam. Besok tu tengah hari saya dapat tahu salah seorang positif. Antara 2 orang yang datang tu salah seorang positif. Saya kena pakai mask lagi. Saya dikecam untuk saya tidak pakai mask. Sedangkan saya dah tidur satu malam. Takkan saya nak tidur pun saya pakai mask. Tolonglah fikir. Kesian dekat frontliner. Saya faham kesian dekat frontliner. Kerana saya kesianlah saya bagi tahu benda yang salah ni tidak patut. Kerana seorang yang positif boleh menyebabkan terjangkit kami yang lagi 3 orang, ibu dan 3 kanak-kanak ni. 3 baby ni. Kalau benda ni adalah satu kesalahan yang kecil, saya tak ada masalah, awak-awak semua. Tapi saya, kalau mereka betul-betul terlepas pandang, saya tak kisah. Tapi saya dah soal. Saya dah tanya, memang macam ni ke you guys kena buat? Dah masuk dekat dalam bilik baru you guys nak kena saring, baru you guys nak kena swab test bagi apa semua? Jawapan mereka, yes, mereka tak cukup manpower dekat bawah. Mereka buat dekat atas. So kalau andai kata ada yang COVID, kami tak boleh keluarkan orang yang COVID tu. Kami kena pastikan yang lain dulu apa semua macam mana. Kalau ada yang positif tu nak kena bawa keluar pula ke? Lepas tu kalau yang positif tu hanya positif hari ni, tapi after dia positif pula lepas tu, kalau andai kata ada yang negatif, nak bawa keluar yang negatif, yang positif tinggal kat dalam tu ke macam mana? Aku dah pening dah, aku nak tahu nak cakap macam mana positif dengan negatif pun aku dah pening, aku nak sebut, aku tak tahu kenapa korang masih lagi tak faham. Guys, korang nampak saya punya gelang warna putih? Saya tak tahu lagi saya positif ataupun tidak. Kalau korang nampak kesalahan saya tak pakai mask. Kalau korang nampak kesalahan saya tak pakai mask. Saya dah tidur satu malam. Di dalam ward yang pintu ditutup dengan plastik berlapis. Yang tingkap ditutup. Korang faham tak? Saya menghirup satu udara yang sama dengan orang yang positif. Bukan saya saja. Ada 2 orang lagi, ibu dan anak saya, anak mereka. Hospital Shah Alam, saya tak faham. Korang adalah hospital swasta. Korang bertugas sebagai seorang doktor dan nurse untuk rakyat. Betul. Saya faham. Saya berterima kasih sebab korang bertungkul lumus. Bertugas apa semua. Korang penat. Korang lelah. Saya faham. Tapi jangan buat perkara yang salah. Duduk 3 ibu, 1 bapa dalam satu ward, 4 orang kanak-kanak dalam satu ward, dapat tahu seorang positif. Di mana peri kemanusiaan korang yang cakap salah saya? Di mana? Di mana sikap kebapaan untuk korang? Di mana sikap keibuan untuk korang? Di mana sifatnya kita jaga kita? Saya tanya korang, di mana? Kalau korang masih lagi cakap itu salah saya, sedangkan hospital yang buat salah, saya tak faham. Saya tak faham dan saya tak nak faham.
bila korang cakap saya yang salah. Pertama, saya dah terkejut. Dalam wad tersebut, boleh ada bapa masuk untuk jaga anak yang mana dalam wad tersebut ibu-ibu. Saya tak apa, saya boleh relax. Okey, tak apalah. Mesti dia nak jaga anak dia. Saya boleh faham. Saya tak ada masalah. Kan? Kenapa kita nak kena petikai dia, bapa kami, ibu? Kenapa saya nak kena petikai? Okey, tak apa, saya relax. Saya chill. Takkan dia nak buat benda yang bukan-bukan. Tak apa, kita relax. Tapi untuk dia positif COVID, buat swab test dekat dalam wad, terkait pula dengan kami. Kalau dia masuk pukul 12.30 hari, saya dapat tahu dia positif pukul 12.30 hari, kami dah jaga kami punya SOP bagai apa benda semua itu ni, buka tingkap bagai apa semua, duduk jauh, saya boleh pakai mask apa semua. Tak ada masalah korang. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi saya masuk pukul 6.30 petang. Abang tu masuk pukul 9 malam lebih kurang. Saya tak ingat pukul berapa sebab saya tak tengok jam. Tapi saya expectkan dalam lebih kurang pukul 9, pukul 8, pukul 9, pukul 10. Saya tak kisah. Asalkan malam tu juga dia masuk. Kami dah tidur satu malam di dalam wad yang sama. Menggunakan udara yang sama. Tanpa pintu terbuka. Tanpa tingkap terbuka. Kami dah tidur satu malam. Saya ulang benda yang sama awak-awak semua. Saya ulang benda-benda yang sama. Saya tak kisah saya ulang banyak kali sampai korang semua faham. Sampai korang semua tahu. Tolong jangan jadi orang yang hanya pandai mengecam tanpa tahu atas unsur apa. Perkara ini boleh terjadi dengan korang tau. Perkara ni boleh terjadi dengan korang. Kalau kita tak bersuara, mungkin akan ada ramai lagi yang akan kena. Buat hospital sendiri, ya. Bapak saya sekarang ni tengah on proses untuk berbincang dengan kawan-kawan dia yang lain, bos-bosses dia ke apa ke, saya tak kisahlah macam mana sekalipun. Mereka tengah on proses untuk buka hospital kanser, hospital besar Cyberjaya, dekat Cyberjaya. Mereka tengah on proses untuk buka. Kalau hospital tu dah buka, saya dah tak kisah dah nak pergi hospital lain. Saya boleh pergi je dekat hospital yang bapak saya bertugas, yang bapak saya kerja. Disebabkan hospital Shah Alam adalah berdekatan dengan keluarga saya, kami tidak boleh melebihi daripada 10 kilometer. Kami tak boleh melebihi daripada 10 kilometer. So, bapak saya, mak saya tak boleh nak hantar makanan dekat saya bagai apa semua. Mereka minta saya untuk pergi dekat hospital Shah Alam. Saya pergi. Saya tak ada masalah. Saya pergi sebab apa? Hospital kerajaan. Why not? Saya orang Malaysia. Kalau saya nak pergi hospital kerajaan, hak saya untuk saya pergi. Saya tak kisah korang anak raja ke, korang anak Tan Sri ke, korang anak apa sekalipun, selagi korang adalah rakyat Malaysia, korang berhak untuk pergi hospital kerajaan. Korang berhak. Dan bila korang nampak hospital kerajaan tu salah, tolong buka mata, berbunyi. Kalau saya dekat sini, yang negatif boleh jadi positif. Yang saya tak tahulah saya positif ataupun tidak, saya tengah tunggu result. Tapi kalau saya jadi positif, saya tak apa. Saya tak apa korang, saya tak apa. Macam mana dengan anak saya? Anak saya yang baru berumur setahun. Macam mana dengan anaknya patient yang depan tu, patient depan, baby patient depan tu yang berumur 2 bulan yang bernafas menggunakan hos di hidung. Mereka semua negatif. Mereka semua negatif. Tapi ada seorang patient yang positif. Yang itu awak cakap kecoh gila. Yang itu korang semua cakap kecoh gila. Memang positif lah kalau tak pakai mask awak. Saya dah tidur satu malam tau dekat dalam wad yang sama dengan orang tu. Saya dah tidur satu malam. Apa kata korang yang kecam saya ni, kan? Korang pergi try cari orang yang positif. Korang cuba pergi duduk dengan dia dalam satu kawasan yang tutup, tidur satu malam. Apa perasaan korang? Berdebar tak? Marah tak? Bercakap menggunakan otak kalian. Yang kecam saya ni bercakap menggunakan otak. Saya ada anak kecil. Bukan saya seorang. Astagfirullahalazim. Saya nampak orang yang sama yang komen. Mas tak ada. Pergi buat report. Pergi tu, pergi ni. Orang yang sama saya nampak.
cerita sekarang ni, hospital tu yang bermasalah. Apa yang korang, saya bagi tahu dekat korang, saya update benda ni supaya korang tahu macam mana. Okey, kalau korang cakap saya low education, okey, kalau korang cakap saya low education, cuba korang bagi saya suggestion apa yang high education sangat. Untuk pastikan orang berada di dalam ward yang sama, okey, orang yang berada di dalam ward yang sama tidak mempunyai positif COVID tu, tidak menjangkiti yang lain. Bagaimana caranya? Suggest dekat saya. Korang tak faham tau. Korang tak faham. Korang yang korang tahu, korang masuk, korang kecam. Korang masuk, korang kecam. Itu yang korang tahu. Cerita sekarang ni hospital letak sekali orang positif dengan akak ni. Ada anak-anak kecil dalam tu. Betul. Terima kasih guys. Saya nampak daripada tadi, saya nampak banyak sangat komen yang korang komen, korang sokong saya, korang faham saya, korang support saya, yang korang boleh faham perasaan saya macam mana. Saya terima kasih dengan korang dan saya minta tolong. Benda ni bukannya saya tak tahulah sama ada, saya tak tahu saya nak buat apa. Saya nak saman hospital tu pun, saya tak nak berfikir bukan-bukan. Saya tak nak berfikir bukan-bukan. Tapi seandainya saya positif, anak saya positif dan terjadi cerita lain, macam mana? Dan positif kami boleh jadi lebih teruk, macam mana? Saya persoalkan soalan tu dekat seorang doktor waktu tu. Diorang cuma boleh cakap kami tak boleh buat apa-apa melainkan kami terpaksa rawat sampai you sihat. Tidakkah itu bererti diorang perlu kerahkan lagi tenaga diorang? Kenapa diorang perlu bazir masa diorang sampai tahap macam tu sekali? Persoalannya kenapa diorang perlu bazirkan masa diorang sampai macam tu sekali? Diorang boleh cakap tak cukup manpower. Buat swab test dekat dalam ward, dapat tahu positif. Nah, orang lain yang negatif ni positif sekali ke? Ajal maut ketentuan Tuhan. Saya betul bang. Abang, kakak, saya tak perasan siapa yang komen. Betul. Ajal maut ketentuan Tuhan. Betul, saya faham. Sakit kena cari ubat. Tapi kena ingat, jangan cari penyakit, elak daripada penyakit. Betul, saya faham. COVID ni adalah satu penyakit. Wabah. Saya faham. Seandainya kalau saya dengan anak saya mati disebabkan wabah, kami mati syahid. Yes, betul. Saya faham. Saya faham. Tapi sekurang-kurangnya kita ni semua kalau boleh nak elak. Kalau boleh kita ni semua tak naklah sakit, tak naklah mati, tak naklah menyusahkan frontliner. Tapi kenapa pihak frontliner sendiri nak kena menyusahkan hidup mereka sendiri? Kenapa mereka nak kena tambah pesakit-pesakit COVID lagi di dalam hospital? Ramai orang nak menggunakan hospital sekarang ni. Ramai. Jangan orang yang negatif dijadikan positif. Tak ada manpower. Saya dah cakap. Saya persoalkan dekat situ Saya sampai cakap dengan doktor tu, saya cakap apa? Doktor, tak ada manpower you cakap. I tunggu daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 6 setengah petang. Tak boleh ke kalau seorang datang sekejap je untuk swab test saya? Tak boleh ke you datangkan satu orang, satu manusia yang hanya bertugas untuk swab test orang yang perlu naik ward? Tak boleh ke? Bukankah itu yang paling penting? Saya tanya macam tu dekat doktor tu. You tahu diorang cakap apa? The best thing we could do is this thing. Kita bawa you naik, kita buat swab test dekat sini. Kalau ada yang positif, at least kita dah bendung dulu awal-awal dalam bilik ni. What? Itu jawapan doktor tu dekat saya. Maksudnya, kami yang negatif ni, okay, kalau tiba-tiba ada yang positif dekat dalam tu, at least diorang bendung dalam bilik tu.
saya gelang ni pun saya dah mengamuk. Walaupun abang tu bercakap dengan saya dengan cara yang elok, kenapa saya marah? Dan abang tu sendiri pun boleh jawab dengan saya, tak apa, saya faham. Saya dah minta maaf dengan abang tu sebelum saya balik. Saya cakap, terima kasih bang dan saya minta maaf. Abang tu cakap, tak apa kak, saya faham situasi akak. Dia nampak saya bawa anak. Dia pun boleh faham kenapa saya naik angin. But korang ni semua yang kecam saya, korang tak ada akal saya rasa. Korang tak ada anak, saya rasa. Korang tak ada keluarga, saya rasa. Korang tak pernah sakit, saya rasa. Sebab tu korang boleh cakap dengan senang. Korang nak cakap saya tak pakai mask, saya tak jaga SOP. Saya tak pakai mask, saya tak jaga SOP. Saya dah tidur dalam ward tu. Guys, saya dah tidur dalam ward tu 1 hari dengan orang yang positif. Kenapa saya kena pakai mask lagi? Kenapa setelah saya bangun saya kena pakai mask sedangkan waktu saya tidur saya tak pakai mask? Duduk di dalam satu wad yang tanpa ada udara lain masuk kecuali udara yang kami gunakan sama-sama. Kenapa saya kena pakai mask pula pada hari yang kedua? Di mana akal kalian? Kalau korang cakap saya low education, di mana education kalian? Yang korang cakap saya low education, tak follow itu, tak follow ini. Kami, kita, semua rakyat ditegur. Pakai mask, pakai mask, pakai mask. Keluar, sanitize, jaga SOP, duduk berjauhan, jaga jarak bagai apa benda semua itu ini. Saya di dalam ward bersama dengan orang yang positif COVID, sharing satu bilik air. Saya, anak saya, ada 2 orang lagi ibu dan anak mereka yang anak mereka tu perlu bernafas menggunakan hos oksigen di hidung. Bersama orang yang positif. Tanpa udara luar, saya cakap tanpa udara luar. Pintu ditutup, tingkap ditutup. Saya nampak ada orang yang komen, jadi frontliner lah dulu kak. Bukan salah frontliner, salah pengurusan sis. Guys, Saya bercakap dekat sini adalah atas dasar kesalahan apa yang terjadi. Saya cakap saya bercakap atas dasar kesalahan apa yang terjadi. Okey, saya cakap apa yang terjadi dekat hospital tu adalah salah. Okey, faham Ada saya cakap, oh jadi doktor ni teruk, oh jadi nurse ni teruk, oh jadi ni teruk. Tak ada. Tak ada. Awak tak ada. Saya tak ada cakap. Sayang. Ya. Kenapa? Kenapa? Bising. Mami bising. Mami bising. Sorry. Tidur. 5:30 dah sayang. 5:30 dah. 5:30 dah. Pas sayang. Bangun lah. Bangun. Saya tanya korang patutlah laki tinggalkan perangai macam ni pula. Terima kasih. Terima kasih sebab bawa cerita yang tak ada kena-mengena. Tapi awak faham ke kenapa suami saya tinggalkan saya? Awak tak tahu cerita kan? Tapi saya cakap kat sini satu je. Alhamdulillah. Awak tak tahu apa-apa. Akak kat mana sekarang? Saya dekat rumah. Saya disebabkan saya minta pihak hospital untuk keluarkan abang tu dan mereka refuse, mereka tak nak. Jadi saya mengamuk sampai saya mengamuk sebab saya tak tahu hakikat yang saya positif ataupun tidak. Saya tak tahu. Okey. So saya mengexpectkan macam okey, setakat itu saya cuma tak pakai mask saja. Okey. Saya tak ada dekat dengan abang tu. Saya jauh daripada abang tu dalam lebih kurang lebih daripada 1 meter lah. Senang cerita saya jauh daripada abang tu. Cuma kami menggunakan toilet yang sama. So, sayang. Kejap, Mami tengah ni. Mami tengah explain. Orang tak faham situasi kita sayang. So, okay, tak apa. Adik jangan tidur lah. Dah petang dah. Jangan tidur. Nak dekat maghrib dah sayang. Bangun. Kenapa?
kecam hospital tak pakai mask kenapa? Saya tahu korang semua ni baru masuk. Saya tahu korang semua baru masuk. Korang tak tahu cerita yang sebenar. Saya tahu. Saya tak tahu lagi macam mana saya nak update. Video dekat TikTok ni cuma boleh update 3 minit je. Korang nak macam mana? Korang nak saya explain macam mana? Okey, tak apa, macam ni lah. Okey, macam ni lah. Kejap lagi saya end live, kejap lagi saya akan download balik video yang saya tengah buat live ni. Okey, saya tak akan potong langsung apa yang saya cakap. Saya akan update daripada part 1 sampailah part 20, part 30, part 50. Korang tengok sampai habis baru korang akan faham apa yang saya cakap. If kalau kehidupan korang hanya pandai untuk mengecam orang, okey, korang tengok dulu video tu. Kalau korang masih lagi kecam, saya jawab satu je. Otak korang memang tak ada. Itu je saya cakap. Saya minta maaf, saya bukan nak kurang ajar, saya bukan nak biadab dengan korang. Saya tahu korang tak tahu cerita, okey? Tapi tolong belajar jadi manusia, hanya jangan pandai untuk mengecam orang. Itu je yang saya cakap kat sini. Belajar jadi manusia, jangan hanya pandai untuk kecam orang. Tengok dulu kesalahan di mana yang sebenarnya. Apa yang saya cuba sampaikan. Cari dulu poin cerita yang sebenar. Okey? Cari dulu poin cerita yang sebelah. Cermin diri, saya bagi tahu awak dekat sini. Saya duduk dekat dalam ward, okey, bersama dengan orang yang positif sedangkan saya negatif. Okey? Cermin diri saya. Baik. Saya dengar. Terima kasih. Saya tak kecam kalian Kalau ada yang ya sayang, kenapa? Kenapa? Botol tu kat ujung. Botol dekat ujung. Dekat ujung tu. Kenapa? Panas. Ha? Kau kecam hospital tak apa pula. Awak kalau setakat masuk dalam live saya bagi tahu kau kecam hospital tak apa pula. Tapi awak keluar tak dengar cerita habis-habisan, baik tak payah. One day, saya cakap dekat sini korang yang mengecam ni, kita hidup ada kifarah tau guys. Kita hidup ada kifarah. One day kalau terjadi dekat keluarga korang, waktu tu korang saya cakap dekat sini korang tolong husnuzon. Sebab korang buat dengan orang, boleh. Korang bercakap dengan orang, oh itu ini bagai kecam semua tanpa dengar cerita yang sebenar. Boleh, tak ada masalah. Sayang, jatuh. Sini dengan Mami. Jatuh sayang, jatuh. Sini dengan Mami. Kenapa? Janganlah. Okay. Sorry. Dah. Ada nak apa? Nak susu? Nah. Okay. Mami tambah susu Mami tambah susu dulu. Mami tambah dulu. Dah. Anak takut Mami cakap kuat-kuat. Saya nak gunakan saluran yang betul macam mana? Korang nak saya buat macam mana? Korang nak saya kontak apa? Pemberita? Wartawan? Korang ingat saya ni, macam korang cakap lah, saya kan law education. Saya tak ada tempat lain lagi saya nak buat. Hanya di sini je lah. Kalau saya rasa di sini yang boleh bersuara, saya bersuara dekat sini lah. Pergi report balai. Ya Allah, tuanku. Awak mesti baru masuk kan? Awak. Saya tak boleh pergi balai. Saya tak boleh keluar. Saya sedang menggunakan gelang. Okey? Saya kena tunggu sampai tahap bila saya dah habis. Bila saya dah habis, dah betul-betul dah tak ada lagi tak ada mengatakan saya positif ke bagai, saya dah tak ada gelang, saya dah tak ada masa untuk kuarantin bagai apa semua. Okey? Baru saya boleh pergi. So kepada awak semua yang kecam tu, saya terima kasih je lah dekat korang, okey? Saya harap suatu hari nanti korang semua, keluarga korang tak akan terkena. Tak akan terkena. Dengar baik-baik saya doakan supaya tak akan terkena tau. Tidak akan terkena. Itu je yang saya doakan, yang saya minta. Tapi jangan sampai nanti bila keluarga korang terkena, korang nak buat macam saya pula.
Sebab apa yang saya buat ni salah. Kenapa ni? Tak faham. Saya dah nak end dah awak. Sebab anak saya dah bangun. Tapi tak apa, ini last. Ini last. Saya paling shortkan dan saya paling ringkaskan. Saya masuk di dalam ward. Swab test dekat dalam ward. Bukannya buat saringan dekat bawah. Bukan saya, anak saya yang masuk ward. So saya ikut sekali, okey? Buat saringan dekat, tak ada buat saringan. Ya Allah, ya Tuhan ku, ya Rabbi Karim. Abang, berhenti. Taklah. Minta marah. Sini. Sayang. Sini. Sayang. Tak payahlah maju. Mami, last. Mami cakap last. Okey, jom. Kita mandi, jom. Jap. Dalam ni tak boleh nampak baby, sayang. Sekejap je. Dalam ni tak boleh nampak baby. Nanti Mami kena ban. Okey. Ya. Okey. Kejap. Last. Mami cakap last. Sekejap je. Kenapa? Last. Mami cakap last. Mami nak end dah. Mami nak explain last. Okey. Mami nak explain last. Okey. Mami nak explain last. Saya lag ke? Okey. Saya explain sekali lagi Kami tidak disaring di bawah. Kami tidak disaring di bahagian kecemasan. Kami tidak di swab test di bahagian kecemasan. Dan kami dibawa ke dalam ward. Kami di swab test di dalam ward. Begitu juga dengan pesakit lain di dalam ward tersebut. Selepas tu dapat tahu salah seorang daripada kami positif dan mereka tidak terus tarik orang yang positif COVID tu keluar daripada bilik tu, tapi nak buat swab test sekali lagi dekat kami, sedangkan kami masih lagi berada di dalam ward, di dalam bilik yang kedap, tanpa pembukaan tingkap, tanpa pembukaan pintu. Kami menghirup udara yang sama, telah tidur satu malam di dalam ward yang sama. Okey? Telah tidur satu malam di dalam ward yang sama. Sayang, bererti kalau saya dah tidur, saya tak pakai mask. Kalau saya bangun tidur, saya baru nak pakai mask, tak guna. Okey? So, kalau masih lagi korang nak kecam saya, silakan. Saya dah penat nak explain banyak kali. Ya, jatuh. Tahu tak tu bujung katil? Jatuh nanti lagi sakit. Nak pergi hospital memang tidak lah. Mami dah takut dah jadi macam ni. Cuba faham. Boleh? Jangan main hujung tu. Tak payahlah main hujung tu. Okey. Bak botol tu. Mami buat susu. Bak botol tu. Jaga mulut, jaga hati, ikut saluran yang betul untuk komplain. Bang, saya rasa saya dah cukup betul lah bang kat sini bang. Untuk setakat ni lah, untuk buat masa sekarang. Buat masa sekarang yang mana saya tak boleh keluar. Okey, saya rasa saya dah buat yang betul. Saya bagi tahu dekat semua orang apa yang terjadi. Sebab apa? Bila saya dah komplain dekat pihak hospital tak nak dengar. Hospital tak nak dengar. Hospital memberikan alasan, tak cukup manpower, tak cukup itu, tak cukup ini. Mereka tak nak ubah sedemikian. So, kalau mereka tak nak dengar, saya rasa lebih baik saya gunakan kuasa rakyat. Saya gunakan kuasa bila rakyat berbicara. Saya rasa itu paling penting, paling berbaloi sebenarnya bang. Okey? Pak Cu 69. Okey? Abang dengar tak? Abang faham tak apa yang saya sampaikan kat sini bang? Saya mencuba berusaha untuk membiarkan rakyat